قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan telah menjadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kasih akan Allah Ta'ala itu daripada syarat iman pada beberapa hadis. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah tamaman selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala juga. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Penawar Bagi Hati kita dalam bab yang ke-8 pada menyatakan kasih cinta kepada Allah. Dalam pertemuan yang lepas dia dah sebut beberapa sandaran dalil daripada Quran, daripada hadis, dan yang terakhir ayatnya ialah ijma'. Kasih akan Allah Ta'ala ini telah ijma' bahawa ia adalah merupakan fardu ain. Fardu situ maknanya fardu ain ataupun wajib. Kasihkan Allah dan kasihkan Rasul. Fardu ain sebagaimana yang kita maklum, wajib fardu atas tiap-tiap individu mukallaf. Menyintai mengasihi Allah, menyintai dan mengasihi Rasulullah. Lalu dia sambung, dan telah menjadikan oleh Rasulullah akan kasih akan Allah Ta'ala itu daripada, yakni setengah daripada syarat iman, yakni iman yang sempurna. Macam kita sebut atas dululah. Bila sebut iman sini maknanya iman yang sempurna. Kerana kaedah yang kita dah sebut, al-lafzu idza utliqa insarafa ilal kamil. Satu perkataan ataupun lafaz bila disebut secara mutlak, maka kita kembalikan kepada makna yang paling sempurna. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalimah as-salah tu disebut secara itlak, maka kita kembalikan makna solat tu dengan makna yang sempurna. Bila solat tu dilakukan dengan makna yang sempurna, maka pasti akan benarlah berlaku yang disebut oleh Allah Ta'ala, boleh cegah fahsyak, boleh cegah mungkar. Habis itu kita semayang, mungkar tak boleh cegah lagi, fahsyak pun tak tinggal, bahkan sedap lagi, sebab semayang kita belum sempurna. Sebab tu kita hari-hari duk usaha nak baiki amal ibadat, khususnya solat yang kita buat supaya sempurna. Sebab Allah Ta'ala sebut semayang pasti boleh cegah. Kita tak tercegah lagi, walaupun duk semayang tak tinggal dah. Orang tak semayang lagi tak tinggal. Jangan pula kita duk highlight orang yang tak semayang lebih baik daripada kita. Ramai lagi yang lebih jahatnya bila tak semayang. Sebab Allah Ta'ala sebut dah semayang boleh cegah fahsyat mungkar. Maka semayang situ nak sebutnya semayang yang kamil. Dipanggil alif lam tu alif lam lil kamal. Alif lam yang menunjukkan solat itu adalah solat yang sempurna. Baik. Sini pun sama juga. Nabi menjadikan kasih akan Allah Ta'ala itu setengah daripada syarat sempurna iman. Maknanya, tidak sempurnalah iman kita kalau kita tak letak Allah dan Rasul itu yang utama.
Maka kita kena usaha cari jalan. Depan nanti dia sebut contoh. Usaha biar Allah Ta'ala dan Rasul ni jadi keutamaan kita. Bahkan depan nanti dia sebut contoh keutamaan yang disuruh oleh Allah Ta'ala bila bertembung dengan keutamaan yang diingini oleh nafsu kita. Kita akan mengutamakan kesuruhan dan kehendak Allah Ta'ala dan Rasul. Itu tanda kesempurnaan cinta kita pada Allah, yang menunjukkan situ sempurnanya iman seseorang tu. Baik. Sandar mana ni? Ada beberapa hadis. Dia nak sebut hadis kerana bersembah Abu Razin. Ada yang baca dengan Abu Razin. Kitab Melayu baca apa? Razin. Ada yang baca dengan Ruzain. Lepas tu ada yang baca dengan Al-Aqli. Kitab Jawi, Rumi, Al-Aqli. Ada yang baca dengan Al-Uqali. Ada juga yang baca Al-Uqaili. Tambah ya. Banyak riwayat ni. Tak apalah. Nak macam mana. Kerana yang keempat tu dikata hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bersembah Abu Razin, Ruzain, Al-Aqli, Al-Uqali, Al-Uqaili. Bersembah tu maknanya dia bertanya kepada Nabi, "Hai Rasulullah, apa itu iman?" Dia tanya Nabi. Apa itu iman? Mal iman? Dia tanya Nabi. Iman itu maknanya apa itu iman yang sempurna? Macam mana maksud iman yang sempurna ni? Bersabda, yakni jawab ia Rasulullah, bahawa adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih dikasihi kepada engkau daripada barang yang lain daripada keduanya, kedua Allah dan Rasul. Itu dia Nabi sebut. Orang yang sempurna iman ialah orang yang mendahului meletakkan Allah dan Rasul lebih daripada segala-gala. Itu cinta. Tu kemuncak pada kalimah la ilaha illallah tu. Sebab tu cinta ni paling tinggi sekali. Terjemahan ataupun kemuncak kepada lafaz syahadah kita. La ilaha illallah. Kata Syekh, la mahbuba illallah. Tiada yang dikasihi situ kecuali Allah Ta'ala. La mahbub, tiada yang dicintai. Sebab apa? Syekh kata situ dengan makna mahbub, sebab dia kata tak akan datang taat kecuali dengan cinta. Tak akan buat ibadat kalau tidak ada cinta. Tak akan ada turut dan patuh kalau tak ada cinta. Lepas tu boleh buat contoh. Contoh akli kita, contoh yang berbentuk akal fikiran kita. Kita boleh tengoklah dalam kehidupan kita seharian. Kenapa kita boleh tunggu anak kita nak tu? Sebab ada cinta lah. Sebab ada kasih pada anak tu. Anak tu nak apa? Nak kasut Converse. Converse apa? Yang high cut. Tahu high cut? Yang apa? Yang tinggi dia punya apa? Tempat masuk kaki itulah. Tu dipanggil high cut, tinggi. Berapa harga ni? Tak nak dia yang aptang dana kota. Ataupun yang tengok dalam karusel ke apa tuan-tuan? Saya tahulah kau. Ahli dunia mesti tahu. Tengok dalam karusel harga murah sangat je, 70, 80 ada. Tak nak dia. Dia nak yang mana? Pergi cari di OC. OC tahu? Original apa? Klasik. Ada kedai nama Original Klasik. Dalam tu macam-macam brand kasut lah. Bawa anak kita pergi situ. Dia nak Converse. Pergi cari. Berapa harga? 399. Harga psikologi dipanggil. Dia tak nampak 4 lagi. Sebab apa? 99. Pandai orang letak harga. Harga psikologi dipanggil. Ngaji dalam perdagangan tingkatan 5 dulu.
Nah, ingat sikit-sikit. Baik. Mana tadi? Dia nak walaupun dengan harga 399 sebab kasih kita pada anak, tak apalah, beli lah. Apatah lagi kalau anak kita ni orang yang mudah basa. Mudah basa tahu tak? Mudah lah. Kita suruh tu dia buat, kita suruh pergi ikat plastik sampah, buang ketung besar, dia pergi. Kita suruh dia pergi buat itu, dia pergi, suruh pergi kedai, walaupun dia tengah mengadap kerja dia dan sebagainya, ringan tulang maknanya. Maka kita lagilah tak berkira dengan anak yang macam tu. Cuma nak sebutnya sebab apa kita boleh turut tu? Sebab kasih. Sebab tu Syekh kata la ilaha illallah tu dengan makna la mahbubah illallah, tiada yang dikasihi, dicintai. Sebab kasih itulah baru kita boleh turut, boleh junjung, boleh ikut segala perintah Allah Ta'ala. Perintah buat taat, perintah suruh tinggal maksiat. Tanpa cinta dan kasih, tak akan ada manusia yang boleh turut. Sebab tu bila kita benci seseorang, bila kita marah, benci ni, daripada benci itulah keluar marah, depan nanti dia sebut. Bila mari benci dalam hati kita yang melampau-lampau, dia akan terbit dalam bentuk marah. Bila saat kita benci, saat kita marah, tak payah suruh, tak buat. Sebab tu la ilaha illallah tu kan muncak. Yang kita perlu cari ialah cinta Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Rabi'atul Adawiyah sebutlah, ma'abadtuka khawfan min nari. Dia kata, aku beribadat padamu bukan kerana aku takut neraka. Wala tama'an fi jannatik, bukan kerana aku ni tamak nak masuk syurga. Tapi abadtuka li dhatik, aku beribadat padamu tu kerana zatmu memang layak untuk diibadati. Sebab tu dia kata, kalau katakanlah Allah Ta'ala tak buat syurga dan tak buat neraka, ni kata Rabi'atul Adawiyah. Pada orang yang bertanya pada dia. Dia kata, kalau Allah Ta'ala tak buat syurga dan tak buat neraka, adakah Allah Ta'ala tak layak untuk kita ibadat pada dia? Tak layak awak dia. Maknanya kalau dia tak buat pahala, tak buat syurga, tak buat nikmat pada kita sekalipun, dia hanya menjadikan kita je, maka kita juga wajib kena ibadat juga pada dia. Sebab nikmatul ijad tu pun sudah cukup besar dah. Boleh ada kita sini ni, dia panggil nikmatul ijad. Siapa yang boleh mengadakan selain daripada Allah Ta'ala? Mana ada? Dia seorang pula, bukan orang dia ni. Dia je yang boleh mengadakan. Lepas tu bila dia mengadakan kita pula, dia tak berhenti dengan nikmatul ijad, dia pergi pula dengan nikmatul imdad. Nikmat memberi pula dengan apa yang diperlukan oleh manusia, sehingga kan Allah Ta'ala kata khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tengok Allah Ta'ala, khalaqalakum, dia menjadikan untuk kamu ma fil ardi jami'a, semua sekali yang ada atas muka bumi tu. Maknanya yang ada atas muka bumi ni semuanya khidmat untuk manusia kita. Siapa yang buat tu nak menentukan urusan hidup kita berterusan, tak terbantu, tak tergendala, makan minum kita tak tergendala, siapa yang sedia dan buat? Allah Ta'ala. Sebab dia nikmatul imdad dia. Dia mun'im dengan nikmatul imdad tu. Tu tak nampak kebaikan. Sebab tu nanti akan datang disebut dua perkara yang akan menyebabkan kita ada cinta. Nanti dia kata berbuat baik. Siapa lagi yang paling berbuat baik pada kita kalau tidak Allah Ta'ala? Yang manusia ni hanya gambaran je. Majlah dipanggil, tempat Allah Ta'ala nak menzahirkan kebaikan dia, tempat Allah Ta'ala nak menzahirkan perbuatan dia, sifat dia dizahirkan di mana? Dia nak zahirkan direct tak boleh lah. Kita tidak satu serupa dengan dia. Dia bukan duduk dalam alam manusia,
duduk di alam syahadah ataupun alam ghaib. Allah Ta'ala bukan dua-dua alam tersebut. Maka macam mana kita nak menerima sendiri daripada dia? Tak boleh. Jadi kita dijadikan melalui orang ni, makhluk ni. Mari nikmat pada kita pemberian anugerah daripada Allah pada hakikatnya. Sebab tu kata Rabi'atul Adawiyah, aku beribadat pada engkau bukan kerana syurga yang kau buat tu aku semayang. Aku buat kebaikan itu ini bukan kerana syurga tersebut, dan bukan juga kerana aku takut pada neraka. Sebab apa? Syurga kalau Allah Ta'ala nak jadi macam neraka, boleh. Neraka Allah Ta'ala nak jadikan macam syurga, boleh. Sebab dua-dua tu masih dalam kalangan makhluk Allah Ta'ala serupa kita. Tu yang tuan-tuan duk baca waktu orang meninggal di kubur tu kan, talqin kita panggil. Nanti akan datang kepada kamu dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Janganlah kamu takut, kamu gerung pada dia sebab dia makhluk serupa dengan kamu juga. Kita bagi tahu pada dia. Ya, sebab dia tak boleh bagi mudarat apa-apa pada kita. Dia juga makhluk Allah yang Allah Ta'ala hantar utus untuk mari tanya kita. Boleh tak dia tanya kalau Allah Ta'ala tak izin tanya? Tak akan tanya. Tak akan tanya kita. Walaupun kita ni katakanlah bukanlah ahlul ibadah, bukanlah abid ahli ta'ah. Tapi kalau Allah Ta'ala kata, mu jangan tanya hamba aku ni. Tak tanya dia. Sebab sifat dia dah. La ya'sunallaha ma amarahum. Tuan-tuan baca dalam surah At-Tahrim, Allah Ta'ala cerita kan tentang malaikat tu. Tak pernah buat maksiat pada Allah Ta'ala. Fulan ni aku nak, mu jangan tanya dia. Tak tanya. Walaupun kerja dia menanya kepada orang yang meninggal dunia. Tapi tak tanya sebab Allah Ta'ala tak izin dia tanya. Allah Ta'ala tak izin supaya dia menyeksa mayat tu, jenazah tersebut. Maka dia tak buat apa-apa. Sebab dia patuh pada Allah Ta'ala. Dan kalau dia pukul sekalipun, Allah Ta'ala kata dengan pukulan tu mu tak rasa sakit. Jadi sebab semua tu adalah makhluk. Pada akal kita, dari sudut hukum akal, tuan-tuan ngaji Usuluddin pun, makhluk ni dia tak boleh beri bekah pada kita. Walaupun sifat dia kasar, sifat dia besar, sifat dia gagah dan bagai-bagai lagi lah. Tapi akal kita boleh terima orang gagah, orang kuat tumbuk tak sakit. Akal boleh terima. Adat je tak boleh terimanya. Sebab adat duk tengok kebiasaan berlaku. Orang besar, orang kuat, orang gagah bila tumbuk sakit. Rebah lah, berdarah lah. Tu adat duk tengok berulang kali benda tu berlaku. Maka adat pun buat hukum, buat kesimpulan. Kalau ditumbuk oleh orang besar, orang gagah, perkasa pula, dia tahu mesti sakit. Adapun akal boleh je, mustahil. Harus je sakit, harus tak sakit pada akal. Apatah lagi agama. Agama mari bagi tahu pada kita, makhluk tak boleh bagi bekas. Sebab tu pada hakikatnya siapa? Allah Ta'ala jua. Sebab tu hakikat cinta ni duduk dalam kalimah syahadah kita tu lah. La ilaha illallah tu tiada mahbub, tiada yang dikasihi. Bukan mahbub nasi biryani. Ada nama restoran nama mahbub. Tiada yang dikasihi. Cuma mahbub tu pun dikasihi juga sebab sedap. Tiada yang dikasihi melainkan Allah Ta'ala jua. Baik. Mana tadi? Maka bersembah ia dan datang oleh Badawi. Badawi ni maknanya seorang lelaki daripada badiah, daripada kampung halaman. Datang dia kepada Nabi SAW, maka bersembah ia, yakni bertanya ia Badui tu. Hai Rasulullah. Kalau kita ngaji kod bahasa Arab, dia tak jadi hai Rasulullah. Dia panggil munada mudhaf. Dia jadi ya Rasulullah. Dia kena baca gitu. Sebab munada mudhaf dia panggil. Hai Rasulullah, bila hari kiamat? Yakni bila datang hari kiamat? Tu dia tanya pada Nabi. Bersabda Nabi SAW, Nabi tanya balik pada dia.
Apa engkau sediakan baginya, yakni bagi kiamat? Tengok Nabi tak jawab kata soalan tu. Tu dia panggil uslub hakim, dia panggil. Dalam ilmu balaghah, kaedah macam ni, orang tanya kita tak jawab direct. Ni dia panggil al-uslubul hakim. Salah satu daripada perbahasan dalam ilmu balaghah. Kita berasa ustaz ni tak boleh jawab, tak alim. Dah berhenti, tak payah panggil dia. Padahal ustaz tu tahu dah kalau jawab sebenarnya yang menanya tu bukan nak tahu pun. Dia nak pelaga ustaz dengan ustaz. Nanti bila ustaz tu jawab, dia pun sekali lagi ustaz, ada ustaz yang kata sekian-sekian. Mana nampak tak dia pelaga dah. Jemaah pun mula mari sanksi lah. Molek-molek duduk pegang gini. Bila dia kata ada ustaz tu, ustaz mana disebut selebriti pula, ada gelaran pula DR di depan dia, prof di depan dia, jatuhlah ustaz tu punya saham. Mesyuarat AJK kata bulan depan tak payah panggil dah ustaz baca kitab penawar. Alhamdulillah, tak marilah. Gitu tuan-tuan. Contoh tuan-tuan, contoh. Ni dia panggil al-uslubul hakim, cara bijak. Cara bijak. Tengok Nabi tak jawab soalan dia tanya bila nak berlaku kiamat ni. Tapi Nabi jawab, mu persiapkan apa untuk kiamat? Sebab apa? Sebab tarikh kiamat nak banding dengan apa yang engkau persiapkan untuk kiamat. Persiapan engkau untuk kiamat lebih penting. Apatah lagi ilmu tentang tarikh kiamat ni tak ada siapa tahu. La ya'lamuhu illahu, kata Allah Ta'ala. Tiada yang tahu melainkan dia. Dah aku nak jawab macam mana? Aku tak tahu. Tengok setara Nabi tu tawaduk tuan-tuan tak? Kita mengaji berapa butir kitab, tak habis-habis pun kitab kita mengaji. Jawablah aku tak tahu. Jawab wallahu a'lam. Saya jawab bulan depan. Kalau saya rasa, tuan-tuan rasa saya lambat lagi datang bulan depan, tuan-tuan tanyalah asatizah yang mari mengajar malam esok, malam lusa, malam apa lagi? Malam tulak, malam tulin, malam apa lagi? Tuan-tuan tanyalah asatizah yang mari selepas daripada tu. Kalau berasa tak boleh sabar dah dengan jawapan ini, tanya orang lain. Adapun saya tak tahu, saya jawab pertemuan akan datang. Itu cara Nabi. Tengok. Nabi benda yang Allah Ta'ala tak bagi tahu pada dia, tak malu, tak segan bagi tahu. Secara indirect kita boleh tahu sebab Allah Ta'ala bagi tahu tentang kiamat ni, Allah Ta'ala tak bagi tahu bila. Cuma Nabi boleh bagi tahu tanda-tanda kiamat tu. Nabi boleh bagi tahu. Tanda dia gini. Sebab tu Nabi tak jawab soalan yang ditanya oleh Badui ni. Nabi fokus kepada benda yang lebih penting lagi. Mu persiapkan apa nak kiamat? Bila berlaku, tak apa, bila-bila pun. Kalau mu ada persiapan, dekat dah nak berlaku pun tak apa kalau mu ada persiapan. Tapi kalau mu tak ada persiapan, rugi. Kalau aku beritahu esok lusa dah nak berlaku kiamat. Apatah lagi kalau aku beritahu lambat lagi nak berlaku kiamat, mu tak ada persiapan, lagi lengah awak dia. Hak malah dah tahu bila nak berlaku 2025 contohnya, lagi tak mari ngaji, tunggu tahun 2025 kita pergi buat azam baru tahun 2025 baru nak pergi ngaji. Sebab apa? Hujung 2025 kiamat. Sebab tu tak bagi tahu dekat ke lambat lagi ke jauh ke, persiapan tu kau kena buat sekarang. Gitu. Sebab tu Nabi tanya balik pada dia, apa yang kau persiapkan, sediakan baginya bagi kiamat? Maka bersembah ia Badui. Tengok Badui itu kata apa? Mentiada mensediakan aku baginya bagi kiamat tu akan sembahyang yang banyak. Apa makna murad dengan sembahyang banyak ni? Solat sunat lah. Sebab yang fardu tak ada dah banyak, 5 tu ya. Sehari dia semayang fardu 10 waktu dalam sehari. Sebab apa? Semayang sini ni murad dia solat sunat. Jangan pula ambil murad sini solat fardu boleh buat banyak Sebab apa? Ada dalam kitab penawar. Saya tak mengajar gitu.
Ada rakaman tu. Semayang yang banyak sini maksudnya semayang sunat. Dan tiada puasa, yakni tiada puasa yang banyak. Puasa mana? Murad sini puasa sunat. Melainkan bahawasanya aku kasih akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Yang tu yang dia buat. Tu dia panggil ayat tawaduk daripada badui itu. Jangan ambil literal ayat tu. Kalau kita ambil zahir ayat tu, kita kata badui ni pun serupa dengan aku juga. Dia pun semayang 5 waktu, dia pun puasa Ramadan je kot. Yang semayang sunat dia tak buat, puasa sunat tak buat. Ni ayat orang bercakap dengan orang tinggi. Kan dia bercakap dengan Nabi ni. Bila dia bercakap dengan Nabi, takkan dia nak tunjuk yang dia ni banyak amal. Nabi lah orang yang paling banyak amal. Walaupun katakanlah Nabi semayang 5 kali sehari, kok mana pun dia lebih juga. Sebab apa? Punca kebaikan tu mari daripada dia lah kau. Kita kena semayang 5 kali sehari tu. Mari daripada mana? Kalau tidak mari daripada mulut dia. Mari daripada dia. Tuan-tuan bayanglah, daripada mula syariat solat sampai ke hujung dunia orang mengenal solat melalui siapa? Melalui dia. So setiap saham sapa pada Rasulullah. Sebab tu dia orang paling banyak pahala sekali. Kita nak jadi banyak pahala juga kena sebar. Ajar anak, ajar itu, ajar orang ni, kebaikan. Baru banyak pahala. Pahala kalau kita tak buat sekalipun, orang buat kita boleh pahala tersebut. Sebab saham kebaikan yang kita ajarkan. Cuma sini nak ceritanya tawaduk badui tu, maka dia kata tak ada lah banyak pun aku semayang sunat. Begitu juga puasa sunat pun tak banyak. Cuma aku ni kasih akan Allah dan kasih akan Rasulullah. Dia bila orang kasih, bila ada kasih pada Allah, bila ada kasih pada Rasulullah, dia akan galik dengan ibadat. Sebab tu tuan-tuan baca kisah para awliya illahi salihin, solat beratus rakaat sehari. Jangan pelik lah. Kalau dia semayang beratus rakaat sehari, tak makan kau dia. Tak kerja kau nak cari makan. Makan ni bukan wajib li dhati. Kena faham betul-betul. Makan ni, minum ni bukan wajib li dhati. Maknanya makan ni wajib, dia tu memang wajib. Dah. Makan ni wajib li ghairi. Wajib kerana sebab yang lain. Apa yang menyebabkan kita wajib makan? Sebab kita kalau tak makan, letih, lemah, tak boleh buat apa-apa. Maka wajiblah makan. Tapi kalau kita dalam sehari tak kena nasi pun tak apa, cukup dengan apa? Makan kuih 2-3 biji, minum air segelas, boleh je buat kerja cergah molek-molek. Cukup dengan 2-3 butir nak kuih. Tapi dah duk ajar dengan nasi. Pagi nasi, tengah hari nasi, malam nasi, zikir 3 kali. Nasi. Seolah-olahnya gitu, duk zikir. Padahal boleh je. Pagi minum susu segelas, kuih 2 biji. Tahan sampai tengah hari. Nak banding dengan kita puasa, kadang-kadang tak sempat sahur, air sejuk dengan tamas putih. Tahan sampai pukul 7. Buka puasa baru makan. Tak letih, boleh buat kerja molek-molek. Tapi dah berangat, tu kata nafsu. Berangat dia. Dia tak nak bagi kita buat ibadat. Buat apa mu puasa? Makanlah sedapnya. Bulan wajib puasa, bulan Ramadan saja. Dia suruh pergi makan situ, makan sini. Fikir makan tu, makan ni. Mari sedap dalam hati kita. Tak ada mikir ibadat. Ada pun orang-orang wali, orang soleh, bila ada cinta dia pada Allah ni, bila dia sebut dia hanya ada cinta pada Allah dan cinta pada Rasul, pasti banyak amal ibadat dia. Sebab orang yang cinta pada Allah dan Rasul, dia akan menterjemahkan cinta tadi dalam taat dia, dalam ibadat dia kepada Allah Ta'ala. Baik. Mana tadi? Maka bersabda baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun jawab kepada badui tadi. Ni jawapan Nabi ni menggembirakan para sahabat yang lain dengar. Bila Nabi jawab al-mar'u ma'a man ahabba. Nabi kata bermula. Hadis nombor 1 rawahu Syaikhan tu. Siapa Syaikhan dalam hadis? Bukhari, Muslim. Bila dia sebut Syaikhan, dua syekh dalam bidang hadis, Bukhari, Muslim.
Dua syekh dalam bidang fiqh, yang tu Nawawi, Rafi'i. Tu dua syekh dalam fiqh. Kok tuan-tuan dengar ustaz duk baca kitab, yang ni diceritakan oleh dua syekh. Anda tahu tu, Nawawi dan Rafi'i. Rafi'i guru kepada Al-Imam Nawawi. Cuma ulama kata anak murid dia lebih hebat daripada guru dia lagi. Berdasarkan karamah yang ada pada dua orang tu. Baik, mana tadi? Nabi kata al-mar'u ma'aman ahabba. Jawapan Nabi ni menggembirakan sahabat. Sebab apa? Bila Nabi kata orang yang seseorang itu akan berserta dengan mereka yang ia kasih. Kasih ia akan dia tu, akan mereka tu, maknanya orang yang kasih akan baginda Nabi akan bersama dengan baginda Nabi. Situ lebih sahabat duk mikir dah, takkanlah kita orang ni boleh duduk sekali dengan engkau dalam syurga. Mestilah engkau ni makhluk yang paling tinggi sekali kan kedudukan Nabi dan Rasul. Mesti duduk sekali dengan Nabi dan Rasul. Lalu Nabi jawab dengan kalimah al-mar'u ma'aman ahab. Orang yang ada cinta pada seseorang tu, dia akan duduk dengan orang yang dia cintai. Kalau kita ada cinta dan kasih dengan anak bini kita, insya-Allah boleh duduk sekali semula dalam syurga nanti. Baik. Ayat hadis ni lah salah satu daripada hadis yang diguna oleh para ulama untuk mengharuskan majlis Maulidur Rasul. Hadis ni salah satu. Walaupun tak sebut secara direct boleh buat majlis Maulidur Rasul, tapi melalui jalan mana nak suruh umat ni ada cinta pada Nabi? Melalui jalan mana? Bagi tahu. Nak suruh umat ni ada cinta kepada Allah, cinta pada Rasulullah. Benda yang membawa kita ni tak cinta pada Allah dan Rasul sangat-sangat banyak. Bukalah rancangan di mana pun, di luar ke, di mana ke, sembang kita ke, buah kita, topik itu, topik ni, semua tu bukan bawa kita pada cinta Allah dan Rasul. Buka TV sekalipun, tengok channel apa ada dalam TV, bawa kita cinta pada Allah dan Rasul lah. Kalau tuan-tuan duk tengok wrestling ya, contoh kan, wrestling bawa kita cinta pada Allah dan Rasul lah. Duduk bertumbuk, duduk bergaduh, muka pula tumbuk. Nabi kata haram tumbuk muka. Tapi duduk tumbuk. Nak kata cinta melalui wrestling, cinta pada Allah dan Rasul macam mana? Sebab tu ulama mengatakan melalui jalan kita buat maulid lah usaha ulama-ulama kita kepada umat ni supaya ada rasa cinta pada Allah dan Rasul. Dalam maulid tu macam-macam lah kan. Ada baca Quran, ada selawat, ada qasidah memuji Allah, memuji Rasulullah, ada kisah-kisah Rasulullah dalam bait-bait tu. Semua tu kalau kita faham, menghadirkan rindu dan cinta pada Allah dan pada Rasulullah. Batu maulid jangan tinggal. Buat ni musim dia ni. Ni bulan maulid. Buat maulid. Dia merata-rata tepat buat. Biar orang marah pun kita buat juga. Peduli dengan orang yang tak nak kita selawat. Orang tak nak kita buat majlis selawat. Tak kepelik tu. Nabi suruh selawat banyak-banyak. Kita nak ajak umat untuk berselawat, dia tak bagi. No, macam mana kita tuan? Tuan-tuan agak, tuan-tuan baca tak surah Al-Mulk? Kalau orang tak buat program di surah. Tak baca lah. Tuan-tuan baru kenal berapa tahun je baca surah Al-Mulk ni. Sebelum tu ada baca surah Al-Mulk? Tak ada baca. Hadis tu baru temu ke? Lama dah hadis tu dalam kitabnya suruh baca surah Al-Mulk. Tapi sebab surah tak buat program, tak baca. Ni kalau nak kira tuan-tuan buat program baca surah Al-Mulk berjemaah ni, bid'ah lah tu. Tak ada pula kata bid'ah baca surah Al-Mulk. Bila orang buat maulid nak ajak ummah ada rasa cinta pada Nabi, bid'ah dia tu. Abaikan yang tu kita buat. Sebab apa? Nak melahirkan cinta pada ummah. Tak payah pergi jauh lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak suruh anak dalam rumah tu cinta pada Allah dan Rasul pun payah dah. Sedangkan Nabi suruh tu, alimu auladakum thalatha khisal.
Ajar pada anak kamu 3 perkara. Salah satunya ialah cinta hubbu nabiyyikum. Cinta pada Nabi tu. Tu perintah daripada Rasulullah. Suruh wali-wali ajar pada anak. Anak kita kasih pada Korea ke pada Nabi? Soh cerita Korea duduk dalam kepala dia. Cerita watak nama pelakon artis sebu-sebi tu tahu belaka. Tanya tak percaya. Ni muka yang macam tu, putih-putih tu, rambut luruh-luruh, tinggi-tinggi tu. Dia boleh sebut nama. Nama apa dah? Nama dia boleh bagi tahu, bawa watak dalam cerita itu ini dan sebagainya. Boleh cerita. Macam mana kita nak capai dalam diri anak kita supaya cinta pada Rasulullah, sedangkan itu perintah. Kalau kita tak buat, nak tunggu kita cerita sendiri pada anak kita tentang Rasulullah, kita pun tak baca. Kita sendiri pun tak baca sirah Nabi, macam mana nak cerita? Sebab tu majlis maulid ni perlu untuk apa? Membina cinta. Tujuan ulama tu ya, nak ajak ummah supaya memperbanyakkan selawat pada Nabi, nak ajak ummah biar ada rasa cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah. Bila ada cinta pada Rasulullah, orang ni akan duduk bersama dengan Nabi. Tuan-tuan baca kitab Ibnu Athaillah Sakandari kan. Ibnu Athaillah Sakandari sebut dalam salah satu daripada hikam, dia kata apa? La tashab. Mu jangan berkawan dengan siapa? Man la yanhaduka man la yanhaduka haluhu. Mu jangan berkawan dengan orang yang tak boleh membangkitkan dirimu untuk buat taat pada Allah hal keadaan orang tersebut. Maknanya hal orang tersebut, keadaan orang tersebut, bila engkau berkawan dengan dia, tak membawa jiwamu makin dekat dengan Allah Ta'ala. La tashab. Jangan berkawan dengan orang ni. Lepas kita duduk, kita pilih orang kau. Kita tak pilih orang. Orang tu duduk buat benda yang dilarang oleh agama sekalipun. Duduk situ kita. Bahkan risaunya kita takut kehilangan teman-teman. Padahal teman-teman kita tu semuanya duk buat tentang perkara yang tak bermanfaat untuk akhirat kita. Tapi tak tinggal kita. Sebab apa? Takut tak ada kawan. Tu antara salah satu benda yang duk main dalam jiwa kita. Takut tu, takut. Takut hilang kawan. Padahal kawan tu bukan kawan yang baik pun. Duduk dengan dia bukan membangkitkan hal kita untuk ke arah kebaikan pun. Buat taat pada Allah Ta'ala. Membangkitkan hal kita untuk rindu kepada kebaikan. Tapi kita sanggup duduk. Sebab apa? Sunyi, berseorangan. Padahal berseorangan lebih baik daripada duduk dengan orang macam tu. Sebab apa? Dia tak membina hal kita, tak membina jiwa kita pun. Cari orang yang boleh membina jiwa kita saat kita duduk, mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Cukup kita duduk, tengok muka dia, mengingatkan kita tentang ibadat. Dia ni mesti banyak ibadat ni. Tengok mata dia ni pun tahu dah mata menangis ni malam-malam. Betul-betul. Kan ada kan ulama-ulama, tok-tok guru yang jenis macam tu. Mata dia tu kita tahu dah jenis mata yang menangis ni di malam hari. Sebab tu kita duduk dengan orang soleh, dengan orang dengan orang yang berilmu, dengan tok-tok guru, kita boleh rasa diri kita berubah. Tuan-tuan mesti rasa segan duduk dengan tok guru kan. Sebelah tok guru walaupun nak makan sekali. Nak makan pun kita ni biasa makan banyak, muah duduk dengan dia. Aku tak cukup kalau sepinggan ni. Kena makan 2 pinggan. Gila duduk bukan pengerusi. Aku pengerusi tapi aku segan duduk dengan ustaz. Sebab kita tahu dah nak buah-buah biasa tak boleh. Bukan ustaz tu tak bagi pun. Hal dia tu. Peribadi dia tu sendiri dah menjadi kita ni orang baik. Apatah lagi bila kita dengar mulut dia, perkataan dia, yang dia ucap, lebih-lebih lagi manfaat kita dapat. Hal dia tu sendiri, tu kita duduk dengan dia tu, tak berani dah kita nak cakap benda tak elok. Naik kereta dengan dia, nak buat apa? Walau bukan benda dosa, kita berasa ni kalau buat sia-sia ni, tak ada. Senyap, nak buat apa? Tengok hal dia. Dia tak kata mu jangan buang benda tak elok kalau mu berjalan aku. Tak ada, dia tak kata apa. Tapi hal dia sudah cukup bawa kita kepada Allah Ta'ala.
Orang macam ni kita cari. Tapi kita pula ada jenis penyakit kata apa? Tak sedap duduk dengan itu. Sebab apa? Tak banyak cakap. Padahal Nabi kata, dah orang yang Nabi suruh kita bercakap benda yang ada faedah, manfaat. Kalau tak ada, falyasmut. Nabi kata, tolong diam. Tapi kita buat formula, orang ni jenis pendiam ni, tak payah ada dengan dia, tak selesa. Tu perangai kita nak beritahu. Cuma nak sebut sininya, Ibnu Athaillah kata, orang yang jangan kau berkawan dengan orang yang la yanhaduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu, dan jangan engkau berkawan orang yang perkataan dia tak menunjukkan engkau kepada Allah Taala. So berkawan dengan orang yang keluar mulut dia jadi nasihat, keluar mulut dia jadi pimpinan dan bimbingan untuk kita hidup. Jangan berkawan dengan orang yang keluar mulut dia caci maki, keluar mulut dia umpat, keluar mulut dia benda yang tak elok. Jangan berkawan dengan dia, cari kawan lain. Putus kawan tak apa lagi. Jangan jadi macam yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kata orang yang di akhirat nanti, dia kata apa? Lau anna lana karratan, kalaulah kami diberi peluang kali yang kedua untuk balik ke dunia, natabarra'u kama tabarra'u minna, kami akan berlepas diri daripada mereka tu sebagaimana mereka berlepas diri hari ni. Hari kiamat, puak-puak kawan kita, pemimpin kita yang tak elok, yang tak baik tu berlepas diri. Aku tak suruh mundi aku tak suruh keluar mbak mundi. Aku tak suruh mau berkawan dengan aku, tak suruh mau sokong aku. Yang mau pergi pakoh aku, mau sokong aku, mau mari kawan aku. Sebab apa? Dia pelepah diri dia. Kita tak terjawab depan Allah Ta'ala. Masa tu kita jawab, lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum, kalau aku diberi peluang sekali lagi balik ke dunia, aku tak cari dah orang ni buat kawan, buat teman. Sebab apa? Kalau aku tahulah dia berlepas diri di akhirat, dia tak nak bertanggungjawab dengan apa yang dia buat, aku tak kawan dengan dia atas dunia. Mungkin sekaki dengan aku buang mu dengar dulu atas dunia. Kalau mu tak ada, aku tak buang benda tu. Ya tu. Sebab tu al-mustami', orang yang mendengar je. Syarikul mutakallim, berkongsi dengan orang bercakap. Kalau tak ada orang dengar, mana ada orang nak bercakap? Saya tak mengajar kalau tuan-tuan semua balik. Sebab lama dah masuk isyak, nak berhenti dah ni. Saya tak ada orang nak dengar, kita tak mengajar. Tapi sebab ada orang nak dengar, kita mengajar. Sebab tu al-mustami', orang yang mendengar boleh pahala, boleh dosa serupa dengan orang yang bercakap. Orang bercakap baik boleh pahala, orang mendengar benda baik boleh pahala. Orang bercakap jahat boleh dosa, orang yang mendengar kejahatan pun boleh dosa juga. Jadi nak boleh duduk sekali dengan Nabi, berkawan dengan orang-orang yang soleh, salah satu daripada jalan bawa kita cinta pada Allah dan Rasul, sehingga duduk dengan Rasulullah. Baik, habis itu akan datang stesen dia tu. Dan ketahui olehmu bahawasanya makna kasih. Baru nak cerita definisi makna kasih itu apa benda, akan datang. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.